Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Saufi Al-Faraki. InsyaAllah pada topik kali ini saya nak berkongsi berkaitan dengan satu topik yang baru berlaku pada bulan lepas, iaitu yang berkaitan dengan UFO. UFO merupakan singkatan dari Unidentified Flying Object, iaitu objek terbang yang tidak dapat dikenal pasti dan kononnya datang dari planet lain. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan kewujudan kapal angkasa makhluk asing ini yang dikenali sebagai UFO di USA yang melintasi kapal perang USS. Sebuah video yang menunjukkan objek terbang yang dipercayai UFO mengerumuni kapal perang Tentera Laut Amerika Syarikat telah banyak dibincangkan. Di dalam video tersebut, skrin radar kapal Tentera Laut AS menunjukkan 14 objek yang tidak dikenali mengerumuni kapal. Sejumlah anak kapal juga menyatakan kekeliruan dan membincangkan penemuan penampakan ini itu. Pegawai Jabatan Pertahanan AS juga mengesahkan video tersebut. Kalau kita lihat di USA pun, banyak aduan yang diterima lah yang berkaitan dengan penampakan UFO ni. Dan aduan tu semakin meningkat pada ketika itu. Jadi tentera US ni telah mengambil inisiatif untuk memulakan siasatan terhadap kes penampakan UFO ni. Lalu mereka telah menjalankan satu projek rahsia yang dipanggil sebagai Blue Book, khusus untuk pencarian UFO ni. Pendapat awal mereka mengatakan bahawa ia adalah satu kapal Soviet yang canggih, walaupun beberapa penyelidik menyarankan bahawa itu mungkin kapal angkasa dari dunia lain. Dari tahun 1992 hingga 1969, lebih 12,000 penampakan dilaporkan. Hasil daripada penyelidikan tu, mereka menyenaraikan beberapa kategori. Kategori pertamanya, fenomena astronomi, atmosfera atau buatan. Kategori kedua adalah objek yang tidak diketahui. Dan kategori terakhir menyumbang hanya sekitar 6% daripada keseluruhan penemuan, termasuk kes yang tidak mempunyai maklumat yang mencukupi untuk dikenal pasti. Selain Amerika Syarikat, ada juga negara-negara lain yang melaporkan penampakan UFO ni, seperti di Kanada, Sweden, di Eropah dan di Asia pun ada juga. Bahkan di Malaysia ni pun. Pada bulan Jun 2020, objek misterius yang dipercayai UFO juga muncul di Sendai City, Jepun. Ia kelihatan seperti belon terapung dengan baling-baling di atasnya. Misteri UFO ni telah menyebabkan banyak organisasi atau pertubuhan tertentu melakukan kajian dan siasatan terhadap kesahihan kewujudan UFO ni. Dalam kalangan pihak skeptikal, iaitu orang yang tak mempercayai lah kewujudan UFO ni, mereka mengatakan objek yang mereka lihat tu bukanlah pesawat makhluk asing, tetapi ianya fenomena semula jadi alam seperti tahik bintang, awan, bulan ataupun cahaya langit. Selain itu, ada juga objek terapung seperti belon, layang-layang, pengangkutan belon seperti udara panas, peluru berpandu, pesawat dengan reka bentuk pelik dan burung yang disalah anggap sebagai UFO. Ada juga yang sekadar berbohong, buat-buat cerita yang mereka nampak UFO ni. Ada yang macam tu. Sehingga kini, pelbagai kumpulan, organisasi, kerajaan yang mengkaji dan menyiasat kesahihan UFO ni masih tidak dapat lagi merungkai misteri penampakan UFO sehingga sekarang. Mereka tak dapat membuktikan kewujudan piring terbang yang besar tu yang dikatakan milik makhluk asing. Adakah ia benar-benar wujud? Mereka tidak dapat mengesahkan sepenuhnya. Agensi Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Lepas Kebangsaan NASA pernah menjalankan kajian mengenai objek misteri di angkasa yang menyerupai UFO sejak berpuluh tahun lalu dan mengeluarkan belanja yang berbilion ringgit. Bagaimanapun, pada tahun 1993, mereka menghentikan kajian dengan alasan usaha itu hanya membazirkan duit dan masa lantaran tiada pesawat makhluk asing yang berjaya ditemui. Namun kalau kita lihat, masih ada lagi bukti rakaman, bukti gambar tentang kewujudan UFO ini secara sepintas lalu. Ada yang pernah nampak dalam bentuk piring terbang, ada yang pernah nampak macam bulan sabit tu. Seterusnya timbullah persoalan tentang kewujudannya sehingga sekarang. Dan benda ni telah menjadi perdebatan lah di kalangan golongan sains dan agamawan. Apa-apa pun kita berbalik kepada Islam, sebab Islam pun telah mengeluarkan beberapa kenyataan berkaitan dengan UFO ni. Setiap sesuatu yang diwujudkan atau dalam keadaan ghaib perlulah bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di dalam Islam, terdapat dua persoalan yang timbul berkaitan dengan kewujudan UFO ni. Iaitu yang pertamanya, sama ada ia memang wujud dalam bentuk yang tertentu di ruangan angkasa yang menghuni beberapa planet yang tertentu.
Dan yang keduanya, UFO ini adalah jelmaan daripada golongan bangsa jin. Mari kita lihat pendapat yang pertama daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, di antara ayat-ayat tanda-tandanya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang dia sebarkan pada keduanya, dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Surah Asy-Syura ayat 29. Kalau kita lihat daripada ayat ni, saya nak highlightkan pada makhluk-makhluk yang melata tu. Kalau dalam bahasa Arab, kalau kita lihat dan rujuk pada Quran tu, dia sebut sebagai dabbah. Ada beberapa ulama telah membahaskan perkataan dabbah ini. Ia adalah berkemungkinan suatu makhluk yang berada di atas langit, maknanya di angkasa lepas lah. Sememangnya pun kalau kita lihat daripada sudut sains pun, ada menemukan beribu-ribu planet yang boleh dihuni oleh manusia. Maknanya di sini, planet tu mempunyai sumber kehidupan sama seperti di bumi. Dia ada sumber air, pokok-pokok, dan mungkin juga kehidupan. Kita pun tak tahu kan keadaan tu macam mana. Kalau betul wujud kehidupan di sana dan mereka pernah datang ke bumi, mestilah ada isyarat-isyarat tertentu bagi tujuan untuk hubungan. Tapi sampai sekarang tak ada pun. Untuk pendapat yang kedua, mereka mengatakan UFO ini adalah jelmaan daripada golongan jin. Pada saya ada betul juga. Sebab di sini timbul persoalan pada diri saya berkaitan dengan kewujudan UFO ini dan makhluk asing. Kenapa UFO ni hanya berlegar-legar di langit bumi dan tidak meninggalkan sebarang jejak pesawat ataupun bangkai pesawat? Jika benar USA mengatakan mereka telah berjumpa dengan alien, telah menangkap alien, telah mendapat bangkai pesawat seperti mana yang digembar-gemburkan dulu kan, ada video-video lama kan, mereka berjumpa dengan makhluk asing tu. Di mana manfaat teknologi pesawat makhluk asing tersebut yang dikatakan berkelajuan supersonik dan boleh raib begitu sahaja? Sampai sekarang tak ada bukti. Bagi saya, sememangnya golongan jin ini juga mempunyai teknologi yang sangat maju. Terbukti mereka boleh terbang jauh dari langit dunia ni hingga ke ruang angkasa. Sehingga kan pernah suatu ketika golongan jin syaitan ini terbang ke langit untuk mendengar perkhabaran berita daripada para malaikat. Mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya, dan bahawa sesungguhnya kami telah berusaha mencari berita langit, lalu kami dapati langit itu penuh dengan penggawal-penggawal yang sangat kuat kawalannya, dan dengan rejaman-rejaman api yang menyala. Padahal sesungguhnya kami dahulu biasa menduduki tempat-tempat perhentian di langit untuk mendengar percakapan penduduknya, maka sekarang siapa yang cuba mendengar akan mendapati api yang menyala yang menunggu merejamnya. Surah Al-Jin ayat 89. Menurut kepada firman Allah Subhanahu wa taala ini, suatu ketika dahulu para syaitan dalam kalangan jin mempunyai tempat di langit bagi mencuri dengar perkabaran-perkabaran langit yang dibawa oleh para malaikat. Tujuan dia untuk disampaikan kepada para ahli sihir, dukun dan bomoh, bagi tujuan untuk mengeliru dan menyesatkan manusia. Maknanya dulu pernah berlaku. Sebagai contoh, bomoh ni, dia boleh meramal masa depan apa yang akan berlaku. Hasil daripada jin yang dia blur tu, dia beritahu pada bomoh tersebut. Tapi sekarang dah tak ada dah benda tu. Kalau ada bomoh meramal apa yang akan berlaku pada masa akan datang, kemungkinan benar, mungkin tidaklah. Sekadar teka-teka sebagai ahli nujum sahaja. Kalau kita lihat kepada sifat jin ini pun, dia boleh menjelma dalam pelbagai bentuk mengikut kepada keadaan persekitaran tempat tersebut. Namun ditekankan di sini, jin tidak akan menunjukkan rupanya yang sebenar. Apa yang kita lihat, apa yang kita nampak adalah jelmaan sahaja. Kesimpulannya, kita sebagai umat Islam, kalau kita nak meletakkan sesuatu hukum, kita kena lihat kepada sebab musababnya dahulu. Dan sebab tersebut boleh dikaji. Dan kalau kita melebih-lebih sangat berkaitan dengan alam ghaib ni tanpa ada bukti yang kukuh, lebih baik kita abaikan dahulu. Kita serahkan kepada yang pakar. Sebagai contoh macam orang barat ni, orang bukan Islam ni, biar mereka kaji. Kalau kajian mereka itu membuktikan sesuatu, maka kita boleh mengambil ia sebagai satu kajian dan sebab yang kita boleh kaitkan dengan dalil-dalil Quran. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Surah Al-Isra ayat 36. Semoga dengan penjelasan ini dapat memberi pencerahan kepada kita semua berkaitan dengan kewujudan UFO ni. Ini adalah hasil daripada pendapat yang saya dapat dan saya kongsikan kepada anda semua. InsyaAllah kita akan berjumpa di video yang akan datang. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.